Kenapa Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini penting? Kerana kalau ikutkan dari segi rekod, ini merupakan Kongres Ekonomi Bumiputera yang ke-8 secara official ataupun angka rasminya. Kerana ada tidak rasmi juga, kerana ada yang dianjurkan oleh NGO-NGO Melayu, Dewan Perniagaan Melayu, Majlis Perundingan Melayu. Tetapi yang secara dokumentasinya bermula pada 1 hari bulan Jun 1965. Diadakan selama 3 hari, itu yang pertama, dan kemudiannya pada 1968 dan diadakan pula sejurus selepas dasar ekonomi baru berakhir pada 1991, iaitu pada 1992, dan kemudian tahun 1999, 2018, 2019, yang terakhir sekali 2020. Ini semua adalah kongres-kongres yang dianjurkan secara rasmi oleh kerajaan dan semuanya berpaksikan kepada satu matlamat yang sama. Bagaimana kita nak melihat dan merangka strategi yang terbaik untuk kita mengangkat agenda ekonomi sosial Bumiputera sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Perkara 153. Seharusnya Kongres Ekonomi Bumiputera ini tidak perlu pun dipolemikkan oleh segelintir yang melihatnya secara sinis, seolah-olah ini akan menafikan bukan Bumiputera ataupun rakyat secara keseluruhannya. Hakikatnya bila kita bercakap soal Bumiputera, kalau kita melihat statistik yang mutakhir yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, 70.1% rakyat Malaysia hari ini terdiri pada Bumiputera. Dan bila kita bercakap soal Bumiputera, kita bukan menafikan hak bukan Bumiputera. Kerana yang ingin kita fokuskan bagaimana soal strategi mengangkat martabat dan memperkasakan agenda rakyat majoriti ini dapat kita laksanakan dengan benar-benar berkesan oleh kerajaan terutama. Sebab itu daripada awal lagi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengerusi Kongres Ekonomi Bumiputera menyatakan dengan jelas bahawa kongres ini tidak harus secara top down ataupun pendekatan daripada atas ke bawah. Pendekatannya mestilah daripada bawah ke atas. Itu sebab kita laksanakan siri-siri libat urus di seluruh negara oleh setiap kluster-kluster yang terkait dengan pelbagai aspek yang menyentuh soal agenda ekonomi Bumiputera. Apabila kita menyebut soal ekonomi Bumiputera, dia bukan terbatas kepada soal ruang lingkup ekonomi semata-mata, dia juga melangkaui perkara-perkara asas termasuk soal pendidikan.